Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis seterusnya menjemput saudara Muhammad Hizam bin Muhammad Ali dari Sekolah Tafiz Jawahir Al-Ulum bagi membacakan ayat suci Al-Quran. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Terima kasih Saudara Muhammad Nizam bin Muhammad Ali atas bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Hadirin yang sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian ceramah Maulid Rasul. Majlis dan ini segala hormatnya menjemput kepada Ustaz Zuhairi untuk bagi penyampaian ceramah Maulid Rasul juga. Dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Apa khabar hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita lafazkan kalimah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala kebaikan dan segala macam nikmat pada diri kita sehingga hari ini kita masih diberikan umur dan usia
untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah lagi rasa syukur kita pada Allah dengan kalimah alhamdulillah, kerana Allah Taala pilih kita untuk hadir salat berjemaah sebagaimana salat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doa dengan kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah adalah sebaik-baik doa yang dilafazkan. Mudah-mudahan dengan kalimah ini Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk ikhlas dan terus istiqamah sehingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, dan terima kasih kepada Ayahanda Mi, gelaran terbaik untuk Tuan Suhaimi bin Sudin selaku pengurusi Surau Taman Rona. Selalu terkenal namanya Ayah Mi aja. Subhanallah. Dan barisan ahli jawatan kuasa surau Al-Mukarram, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Imam, sahabat saya Fadil Ustaz Razif, juga kepada Bilal-Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, anak-anak pelajar daripada Madrasah Jawahir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Wallahi, kehadiran kita pada malam ini bukan sebuah kebetulan. Kehadiran kita pada malam ini bukan sebuah perancangan yang nampak mudah. Tetapi wallahi, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun, sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah telah mentakdirkan pertemuan ini. Subhanallah. Dan kita syukur kepada Allah kerana dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih kita berada di tempat yang paling terbaik ini. Dalam ramai-ramai manusia, Allah takdirkan kita untuk menganjurkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu di dalam taman-taman di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita duduk di dalam majlis ilmu sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berhimpun mana-mana manusia di dalam rumah-rumah Allah, lalu mereka menyebutkan keagungan dan kebesaran Allah, mereka menyebut-nyebut tentang sifat-sifat dan kemuliaan Allah, tidaklah diberikan kepada mereka melainkan 3 perkara. Nabi SAW kata apa? Orang yang duduk dalam rumah Allah, walaupun sekejap, dia duduk dalam majlis ilmu, walaupun seketika, Allah akan berikan 3 perkara pada dia. Dan 3 perkara ni tak dapat dekat stadium bola, 3 benda ni tak dapat dekat pasar malam, 3 benda ni tak dapat dekat taman permainan Ustaz. Tapi 3 benda ni Nabi kata hanya boleh dapat bila duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tempat didirikan salat berjemaah, di mana tempat yang dipanggil masjid dan surau, Allah akan berikan 3 benda padanya. Nabi kata apa? Beruntung orang yang masuk rumah Allah. Yang pertama, Nabi SAW menyebut illa nazalat alaihimus sakinah. Benda yang paling mahal yang dicari oleh seluruh manusia, iaitu Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya, Allah berikan ketenangan dalam hidupnya, Allah beri kekayaan dalam jiwanya. Nak dapat kat mana? Dalam rumah Allah. Banyak mana pun masalah kita dekat luar sana, banyak mana pun ujian musibah yang kita lalui kat luar sana, bila kita masuk je rumah Allah, kita baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat dan kebaikan. Bila kita masuk je rumah Allah, Nabi kata apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah beri kebahagiaan. Dan tak ada tempat lain. Tuan Haji pengurusi, Ustaz, nak tengok orang paling tenang dalam rumah Allah, orang paling sopan santun dalam rumah Allah, orang paling beradab dalam rumah Allah. Tak percaya kalau ibu-ibu sekali-sekala, puan-puan hajah, ibu-ibu sekali-sekala, kalau hari Jumaat pergi duduk dekat Masjid Abdullah Faqih, pergi duduk dekat depan Masjid Sabak Uni. Tadi saya solat Jumaat kat situ Ustaz. Duduk kat situ, teropong sikit ayah-ayah jemaah lelaki kat dalam tu. Tenang tak tenang kita tengok mereka. Bila imam naik atas mimbar, Tuan Haji Suhaimi naik atas mimbar, ittaqullah. Orang merih ni, ittaqullah. Jemaah, innalillah. Syahid semua tidur. Ibu-ibu tak pernah nampak sekali-sekala pergi solat Jumaat. Tengok kat luar macam mana perangai bapak-bapak kita, orang lelaki kita. Betul tak? Oh, betul saja tuan-tuan. Ustaz pun sama tuan-tuan. Syahid, la ilaha illallah. Tuan-tuan, tak ada tempat paling bahagia mereka rumah Allah. Banyak mana pun beban dalam hidup kita, masuk rumah Allah,
bahagia. Oh, sampai kita kata aku tak macam tu je, subhanallah. Kerana apa tuan-tuan? Inilah kebahagiaan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Nabi adalah laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasan. Nabi datang untuk menyempurnakan segala kebaikan. Nabi dipanggil sebagai rahmatan lil alamin, membawa segala rahmat Allah ke atas seluruh makhluk di langit dan di bumi. Bukan manusia saja dapat manfaat Rasulullah, bahkan gunung, ganang, tumbuh-tumbuhan, haiwan juga dapat manfaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita, tuan-tuan hadirin hadirat, bila kita mendapat, kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anugerah paling besar yang dicemburui oleh seluruh umat-umat Nabi yang terdahulu. Sehingga kan Nabi Musa pernah berkata kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, andai diizinkan Allah, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah Muhammad SAW, aku nak mohon kepada Tuhanku, kalaulah boleh untuk aku menjadi umatmu, wahai Nabi SAW. Kenapa Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Sedangkan kita tahu, adik-adik yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim, tahniah kepada anak anda yang baca tadi, subhanallah, ayat yang dibacakan tadi itulah kunci untuk mengukur sejauh mana kita benar-benar menjadikan Quran sebagai terapi hidup kita. Orang beriman bila dia dengar Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dibacakan firman Allah, bila dia membacakan Al-Quran Al-Karim, bergetar hati mereka. Al-khasyati wal haibah, dia rasa takut dan rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dengar firman Allah, dia tahu ini sebuah peringatan. Ini adalah sebuah peringatan daripada Tuhan Rabbul Jalil wa Jalalah. Tapi kalau kita dengar orang baca Quran, kita baca sendiri Quran, tak bergetar hati, cepat-cepat istighfar, hati kita sedang mati. Allah. Tapi kalau tuan-tuan dengar anak-anak habis Quran, kita baca Quran, kita dengar ada orang qari dalam YouTube, dalam Facebook baca Quran, hati kita rasa lunak, hati kita rasa lazat, hati kita rasa bergetar, boleh melilih air mata nangis. Itu tanda hati jiwa kita masih hidup. Kerana yang menghidupkan dan mematikan hati ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati dan jiwa ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh membolak-balikkan daripada kebenaran kepada kesesatan siapa? Contoh kita mohon pada Allah, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Allah izinkan kita, rezekikan kita supaya dapat ikut kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak, ibu ayah yang dirahmati Allah, apatah lagi Tuan Haji Syahmi, bila kita dapat menzahirkan Maulidur Rasul ini, dapat menzahirkan rasa cinta pada Nabi SAW ini bukan perkara yang dibuat-buat, betul? Penganjuran Maulidur Rasul bukan perkara adat dan sekadar budaya, betul? Tapi ia adalah penzahiran rasa dalam hati kita bahawa kita rindu, kita sayang, kita cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta, rindu dan sayang pada Rasulullah syarat kesempurnaan iman. Syarat kesempurnaan iman, dia mesti sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Selain Allah berikan ketenangan bagi orang yang duduk dalam rumah Allah, yang kedua Nabi kata apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dalam hadis yang lain, wa ghiyashubur rahmah. Orang yang duduk dalam rumah Allah, sama ada salat, berzikir, baca Quran, bersalawat dengan majlis ilmu, yang pertama Allah bagi apa tadi? Ketenangan. Yang kedua apa Allah bagi? Allah pakaikan diri kita dengan rahmat dia. Subhanallah. Sebab itu sambil-sambil tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dalam surau atau luar surau, sambil dengar masjid ni, kalau dapat yang luar surau, masuk dalam surau supaya dapat barakah 3 manfaat ini. Boleh-boleh? Ada di luar surau tu, tengah masak tu, cukup-cukuplah masak tuan-tuan. Ada masa duduk dalam ni dengan niat i'tikaf, dapat niat hidupkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Amin. Apa yang kedua Nabi kata? Dipakaikan dengan rahmat Allah. Apa maksud dipakaikan rahmat Allah? Sebab itu bila duduk dalam majlis ilmu, jangan sekadar ambil ilmu, jangan sekadar dengar, catat, hafal, hadam dan faham. Tapi duduk dalam majlis ilmu yang paling penting ni, manfaat untuk kita apa dia?
Setiap doa yang kita bacakan dalam hati sekarang ini, fastajabna lahu, Allah nak kabulkan. Amin. Kalau ada hajat sekarang ni, doa banyak-banyak. Waktu ini kita sedang dipakaikan rahmat Allah. Waktu ni dalam hati, ya Allah, kalau mungkin ada orang yang tak sihat, doa kesihatan, Allah makbulkan. Sebab itu beruntung orang duduk majlis ilmu. Sebab apa? Doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Subhanallah. Yang ketiga, Nabi SAW sebut tadi, orang yang menghidupkan rumah Allah, dia berhimpun, berkumpul untuk mengingati Allah. Pertama, Allah beri ketenangan dalam hati dan jiwa dia. Allah beri kebahagiaan di dalam kalbu dia. Yang kedua, Allah pakaikan rahmatnya. Yang ketiga, apa dia? Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mungkin saya datang, isteri saya tak datang, tuan. Mungkin saya datang, mak saya tak datang, tuan lagi. Tapi manfaat daripada majlis ilmu, kita datang seorang, mungkin tuan-tuan anak-anak datang, mak ayah tak datang kan? Mak ayah kat rumah. Tapi wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah sebut seluruh ahli keluarga kita di hadapan para malaikat alaihissalatu wassalam. Allah sedang sebut nama bini kita di depan malaikat alaihissalatu wassalam. Allah sedang sebut nama mak ayah mentua kita di hadapan para malaikat alaihissalatu wassalam. Dengan hanya duduk dengar dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita keluar ibarat berjalan di atas sayap para malaikat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anak, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, penganjuran melalui Rasul khusus di negeri Johor ni tak pelik lah. Kalau kata ni pun dah hujung Rabiul Awal Ustaz, tapi jemputan ni boleh sampai Syawal Ustaz. Bukan Syawal ni, Syawal tahun depan dia punya Rabiul Awal. Sampaikan jadual tu Ramadan, ceramah Maulid Rasul. Saya kata kalau Ramadan buatlah Ihya Ramadan. Tak nak Maulid juga Ustaz. Lantaklah dia kata. Jalan terus. Bukan dia sekadar budaya Rabiul Awal tak, tapi dia jadi satu motivasi, momentum yang berterusan. Sehingga kita nak, kalau boleh, kita nak berusaha sungguh-sungguh supaya setiap detik, waktu, saat dalam hati kita sentiasa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bawa Nabi dalam hidupnya, zadatil barakah fid dunya ila akhirah. Amin. Allah berikan keberkatan dalam hidupnya. Orang yang bawa kehidupan Nabi dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, Allah hantarkan keberkatan dalam kehidupan. Kenapa saya sebut begitu? Mari kita lihat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merekatkan sirah-sirah ini, sama ada dalam Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang Allah khabarkan tentang Rasulullah ini, ibratul liulil albab, sebagai pengajaran nasihat terbaik untuk diri kita, orang yang berfikir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di dalam sirah mengatakan Nabi semulia-mulia manusia, betul? Tidak ada manusia paling mulia atas dunia ini mengatasi Rasulullah, betul? Meskipun Adam alaihi salatu wassalam makhluk pertama yang Allah cipta, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajar langsung semua perkara pada Adam alaihi salam, tapi kedudukan Nabi Adam tak mampu mengatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu dalam Al-Quran 114 surah, 6,236 ayat, 86 surah Makkiyah, 28 surah Madaniyah. Walaupun kita tahu dalam Quran nama Nabi, nama Rasulullah hanya disebut 5 kali dalam Quran. 4 kali disebut kalimah Muhammad, 1 kali disebut kalimah Ahmad. Wa mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi hanya disebut 5 kali di dalam Quran, nak dibandingkan nama Nabi Musa disebut 126 kali. Banyak nama Nabi Musa. Bukalah daripada surah Baqarah sampai hujung surah, nama Nabi Musa banyak disebut, betul? Wa qala Musa, wa qulna ya Musa. Semua Musa, Musa, Musa. Sedangkan Quran diturunkan untuk siapa? Untuk Rasulullah. Quran ini wahyu kepada siapa? Rasulullah, bukan Nabi Musa. Nabi Musa sendiri namanya paling banyak disebut dalam Quran, tapi tak mampu menandingi kemuliaan, keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andailah diizinkan Allah, aku nak minta jadi umatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Sebab Nabi pernah sebut, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya kita adalah inna nahnul akharuna fi hadhihi dunya. Kita ni, umat aku ni adalah manusia yang diutus di akhir umat manusia. Lepas aku mati dah tak ada Nabi dah lepas ni. Lepas umat aku musnah dah tak adalah pengganti umat ni. Tetapi Nabi kata al-awwaluna fil akhirah, tapi kami umat terawal yang akan buka pintu syurga Allah SWT. Kami yang terawal akan dihisap oleh Allah SWT. Bahkan kami yang terawal akan mendahului ke dalam syurga Allah SWT. Siapakah mereka, tuan-tuan? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apalah kiranya beban kita untuk menganjurkan Maulid Rasul ini. Mudah-mudahan dengan usaha ini, tuan pengurusi, usaha ini kepada ustaz dan barisan AJK yang bertungkus-lumus masak, sediakan itu dan ini, jemput sahabat-sahabat hadir, jemput anak-anak madrasah tahfiz hadir. Mudah-mudahan qalu ma'adziratan ila rabbikum. Mudah-mudahan ini boleh jadi bukti depan Allah bahawa kita cuba menzahirkan sayang kita, cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa apa, tuan-tuan? Kerana apa, tuan-tuan? Kerana syarat keimanan, kesempurnaan iman apabila mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, ikut sebut saya. Ikut saya sebut sama-sama, boleh-boleh? Apa para ulama kata? Sebut mahabbatun Nabi ibadatul azimah. Mencintai Nabi SAW ini adalah ibadah yang teragung. Sebab itu dalam banyak-banyak amalan ibadah, ada satu ibadah yang tidak dikira riak kalau diberitahu pada orang. Yang mana kalau kita buat ibadah ini dan kita khabarkan pada orang, Allah tak kira sebagai riak. Dia tidak akan dibakar amalan itu. Apa amalannya? Salawat ke atas Nabi SAW. Bahkan satu-satunya ibadah seketika Allah nak memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah itu, Allah sendiri sebut dirinya buat dulu. Subhanallah. Ketika Allah nak perintah salat, Allah sebut wa aqimus salat. Bila Allah nak perintah tentang haji, Allah perintah laksanakan haji dan umrah. Bila Allah nak kata perintah zakat, wa atuz zakat, laksanakan zakat. Tapi bila Allah perintah salawat, Allah mulakan dengan diri dia dulu. Betul ke betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru Allah perintah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga hadirin mati Allah, mudah-mudahan dengan Maulid Rasul ini semakin bersemarak semangat kita untuk kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seronok kita nak tahu siapa diri depan. Tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak, kita tak pernah jumpa Nabi, betul? Kita tak pernah tengok Nabi, betul? Kita tak pernah pun duduk dengan Nabi. Bahkan Nabi tak kenal pun bangsa Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Melanau, apa tak tahu. Nabi tak tahu. Nabi tak tahu kat mana Johor, kat mana Batu Pahat. Apatah lagi Pahit Raja, Nabi tak pernah tahu. Tapi Nabi sebut kita. Nabi ingat kita depan para sahabat. Nabi sebut depan Umar, ikhwani, mereka tu saudaraku. Ikhwani, mereka tu saudaraku. Ikhwani, itulah saudaraku. Umar tanya, ya Rasulullah, dari tadi kau sebut saudaraku, saudaraku, kau rindu saudaraku. Kami ni depan kau ya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau kita belajar sirah, saya mengajar di Yayasan Baitul Bayan di Pesrai. Pengurusi kita dan orang Jawa. Saya di situ diminta untuk mengajar tafsir Quran dan sirah Nabi SAW. Kita tengok di dalam sirah Nabi SAW, kadang-kadang kita rasa pelik dengan sirah yang kita baca ni, seolah kita kenal Nabi itu depan muka kita. Kita kupas secara tuntas kitab Syama'il Muhammadiyah contohnya, seolah macam kita nampak Nabi SAW. Disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah,
Macam mana Nabi SAW kalau berjalan, Nabi tidak menyeret seliparnya, sandalnya. Nabi berjalan dengan semangat seolah-olah seperti turun dari anak tangga. Nabi berjalan dengan penuh berhati-hati. Nabi SAW kalau berjalan, yamshuna 'alal ardi hauna. Nabi tundukkan kepalanya. Nabi tak nak tengok ke atas. Nabi tak nak jadi orang sombong. Nabi SAW kalau jalan tak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Dan Rasulullah sendiri dalam Syariat Muhammadiyah sebut, Nabi tak suka kalau berjalan ada orang ikut kat belakang dia. Kalau hari ni kita jadi tuan guru, ustaz, seronok kita jalan kat belakang. Nampak hebat, nampak masyhur, Ustaz Zuhairi belakang anak murid ramai. Nabi tak suka. Walaupun sahabat buat, tapi Nabi tak suka. Sebab Nabi kalau jalan, Nabi tahu belakang Nabi ada malaikat khusus jaga Nabi SAW. Nabi SAW dalam Syariat Muhammadiyah, Nabi kalau nak tunjuk sesuatu, Nabi tak gunakan jari telunjuk. Lepas ni belajar adik-adik, boleh? Suami-suami, ayah-ayah, ibu, kalau nak beri arahan pada anak-anak, cuba buat. Sunnah Nabi ni kejayaan. Nabi kalau tunjuk, Nabi tak tunjuk dengan tangan macam ni. Nabi kalau tunjuk sesuatu, Nabi akan tunjukkan dengan kelima-lima jari sebagai penghormatan. Nabi kalau berjalan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau berjalan, Nabi dipanggil dari arah belakang. Nabi tak toleh kepala. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan, orang panggil, Nabi akan toleh dengan seluruh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh buat tuan-tuan? Kalau ustaz panggil kita, pusing dengan toleh kepala, pusing badan-badan sekali. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak setinggi Sayyidina Umar 8 kaki. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, boleh tengok dalam kitab Muwafaqatul Umar, tinggi Umar 8 kaki lebih. Umar kalau naik atas kuda, kaki melampai sampai padang pasir. Tingginya Umar. Umar ni tak pernah lepas dekat pedang dia, dekat pinggang dia dengan pedang. Umar ni, Ibnu Abbas kata, syadidul insan fid din, orang paling tegas dalam urusan agama, Umar. Dalam ramai-ramai sahabat, Umar lah orang yang paling berani untuk menegur Nabi SAW. Sampai Nabi kata apa? Umar ni sifatnya tuan Nabi Musi sama macam Nabi Musa. Umar ni macam Nabi Musa, tegas. Sebab tu Nabi Musa dihantar, diutus untuk membetulkan Fir'aun la'anatullah alaih. Kerasnya Fir'aun, Allah hantar Nabi Musa yang kuat, yang hebat. Macam mana hebatnya Nabi Musa? Pernah satu riwayat menyebut, ketika Allah mentakdirkan Nabi Musa nak mati, Allah hantarkan malaikat maut menyerupai manusia untuk beri peringatan pada Nabi Allah Musa untuk dicabut nyawanya. Nabi Musa tengok yang datang tu manusia, dia tumbuknya mata. Mata siapa? Mata malaikat maut ditumbuk Nabi Musa. Tuan-tuan berani, tuan-tuan adik-adik? Nak jumpa Nabi Musa, tuan pengurusi? Nak jumpa dengan malaikat maut, tuan pengurusi? Allah, Ustaz rasa kita pun takut Ustaz. Tak sedia. Nabi Musa tumbuk mata malaikat maut. Garangnya Nabi Musa AS. Yang paling garang di zaman Rasulullah, itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu. Bila Umar ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, dari tadi kau sebut ikhwan, saudaramu, kami ni depan kau ya Rasulullah. Umar dia tekan. Umar dalam perang Badar, bila Nabi kata nak buat apa dengan tebusan 60 orang ni, Rasulullah tanya dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Kita simpan mereka dulu, nanti cukup seminggu kita bagi maaf dan lepaskan dah Rasulullah. Abu Bakar ni lembut. Umar kata tak, ni semua musuh, bunuh semua sekali. Subhanallah. Tapi Abu Bakar kata, tapi ni saudara kita. Saudara tak saudara, dia tentang Islam. Umar sangat tegas. Orang lain kalau pergi berburu masuk hutan ramai-ramai, tapi Umar tak pernah. Masa dia belum Islam, dia berburu masuk hutan, dia seorang-seorang. Orang lain bawa balik kancil, bawa balik kijang. Umar balik, bawa balik singa atas bahu dia. Dia Umar Ibn Khattab. Umar paling tegas. Sehingga Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun min ba'di." Kalaulah ada nabi lepas aku, Nabi kata. Kalaulah Allah takdirkan ada nabi lepas aku, Nabi berlawak kan. "Lau kana nabiyyun min ba'di, kana Umar ibn Khattab." Umar lah pilihan terbaik. Allahu Akbar. Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, kau sebut saudara-saudara kami ni siapa? Nabi tengok Umar, Nabi senyum tengok Umar. Orang lain tak berani tatap mata Umar, tuan-tuan. Umar ni geram. Anak dia pun dibunuh. Hambanya Sayyidatina Zinirah
hamba dia, orang gaji dia, bila dia dengar masuk Islam, dia dengar beriman dengan Rasulullah, dia bakar 2 besi panas, hidup-hidup dia butakan hamba dia Zinirah radhiyallahu anhu. Umar tegas. Ibnu Abbas kata selagi Umar masih hidup, Umar memimpin 13 Hijrah sampai 23 Hijrah sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Dia jadi Khalifah 2/3 dunia Islam. Ibnu Abbas kata apa? Selagi Umar masih hidup, fitnah takkan berani masuk ke muka bumi Allah SWT. Tegas dia. Umar lah orang yang paling sedikit sahabat dia, sebab Umar orang tak suka dia. Yang paling tak sebulu dengan dia, Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, pernah digugurkan jawatan sebagai panglima perangnya Umar radhiyallahu anhu. Umar bila tanya Nabi, Nabi faham. Nabi faham Umar ni orang yang sangat straightforward. Bila Umar tanya, ya Rasul, kenapa kau sebut saudaraku? Kami ni siapa ya Rasulullah? Kami bersama dengan kau, beriman dengan kau, susah senang dengan kau. Kami siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, ya Umar, la ya Umar, bukan begitu ya Umar. Bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabat-sahabatku. Siapa saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi kata tuan-tuan? Ikhwani alladhina amanu bi wa lam yaraw. Saudara-saudaraku wahai Umar, itulah orang-orang yang datang selepas kalian. Mereka tak pernah tengok aku, walam yarawni. Mereka tak pernah bersama aku, mereka tak pernah kenal aku, tapi mereka beriman dengan apa yang aku tinggalkan. Siapa mereka tuan-tuan puan-puan? Siapa mereka adik-adik? Allah. Itu pun kita sombong dengan Nabi SAW. Kita sombong untuk mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW. Berat untuk kita menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Malu untuk kita amalkan ajaran Nabi SAW. Allah, Nabi 1400-1500 yang dulu dah sebut kita, saudaraku, saudaraku, aku tunggu mereka di Haud Al-Kausar. Aku tunggu nak bagi minum dengan tangan aku sendiri. Aku tak kenal siapa mereka, tapi aku boleh tahu mereka umat aku dengan warna, dengan wajah-wajah mereka yang bercahaya disebabkan air wuduk mereka, disebabkan oleh mulut-mulut mereka yang bercahaya, disebabkan oleh Quran yang mereka baca. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sebab itu ada kata Allah, bila kita Maulidur Rasul ini, kita bukan saja nak tingkatkan yakin, percaya pada Nabi, tapi yang paling besar zadatil imanah. Kita nak supaya bertambah iman kita kepada Allah, iman kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan, saya nak tanya anak-anak pelajar sekalian, sahabat-sahabat syurga sekalian, percaya tak, yakin tak bahawa Nabi itu orang baik? Saya tak dengar suara. Percaya tak yang Nabi ni orang baik? Percaya tak yang Nabi ni amanah? Percaya tak Nabi ni orang soleh? Tipu. Kalau percaya, pernah tengok Nabi ke? Pernah jumpa Nabi ke? Percaya ni pernah tengok. Saya percaya Ustaz Rasul orang baik. Amin. Saya tengok dia orang baik. Saya tahu pengusi orang yang amanah. Saya tahu dia orang yang sangat baik. Saya pernah tengok. Rasulullah tak pernah tengok. Kat mana kita nak letak percaya tu? Malam ni tuan-tuan, saya kongsikan sedikit boleh? Di dalam kitab Al-Yaqin, Imam Ibn Abi Az-Dunya rahimahullah ta'ala sebut, apa beza antara yakin dan percaya? Apa beza yakin dengan iman? Hari ini kita berusaha dengan Maulidur Rasul, dengan majlis-majlis ilmu tazkirah ini, kita nak menambah iman kita. Ketika satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni siapa adik-adik? Sahabat Nabi. Dia siapa dengan Nabi selain sahabat? Menantu Nabi SAW. Siapa isterinya, anak Nabi? Fatimah radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali jadi khalifah tak lama. Ketika Nabi dah wafat sallallahu alaihi wasallam, diganti 11 Hijrah sampai 13 Hijrah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, wafat, diganti dengan Sayyidina Umar 13 Hijrah sampai 23 Hijrah.
Umar wafat diganti Osman 23 Hijrah sampai 35 Hijrah. Osman wafat diganti Sayyidina Ali sampai 40 Hijrah sebelum masuk zaman Muawiyah. Sayyidina Ali jadi khalifah 5 tahun, tak lama. Zaman fitnah, zaman munculnya orang-orang Khawarij, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya orang-orang munafik. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu panggil anak dia. Anak dia ini cucu Nabi SAW. Satu hari ketika Sayyidina Ali panggil anaknya, siapa cucu Nabi yang paling terkenal? Hasan wal Husain. Satu hari Nabi panggil Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ali kata, wahai Hasan, bapak dia kata, ya bunai, wahai anak kesayanganku, mal farqu baina yakin wal iman. Apa beza antara yakin dengan iman? Kam minal yakin wal iman. Berapa jarak antara yakin dan iman? Kalau saya tanya pada tuan-tuan perempuan, boleh jawab tak? Apa makna yakin, apa makna iman? Dan berapakah jarak antara yakin dan iman? Sayyidina Ali tanya pada anak ni Sayyidina Hasan. Tuan-tuan, keturunan terbaik, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Hasan dengar jawapan ini, Sayyidina Hasan angkat tangan dia. Semua sekali ikut saya balik Sayyidina Hasan dia angkat tangan, dia tunjuk kat bapak dia macam ni. Tunjuk kat saya. Sebut sama-sama, arba'u asabi'. Jarak beza antara iman dan yakin dipisahkan dengan 4 jari. Boleh jawab? Siapa boleh jawab, saya belajar mana ni. Jarak antara iman dan yakin dipisahkan dengan arba'u asabi'. Sayyidina Hasan kata. Bila Sayyidina Hasan jawab macam tu, Sayyidina Ali kata, wallahi, aku bersaksi engkau adalah keturunan yang terbaik, keturunan Nabi SAW. Bayin ya Hasan, terangkan wahai Hasan. Kalau dalam riwayat ini Sayyidina Hasan tak terangkan, kita pun pening. Apa 4 jari ni? Bukan 4 isteri ya tuan Gusi, 4 jari. Beza iman dengan yakin dipisahkan dengan 4 jari. Lalu ketika Sayyidina Ali kata, ya Hasan, bayin, terangkan. Kan saya sebut tadi, saya tanya di awal tadi, kita sayang tak Nabi? Percaya tak Nabi orang baik? Percaya tak Nabi ni orang amanah? Percaya tak Nabi ni al-amin? Macam mana kita nak percaya kita tak pernah tengok Nabi? Macam mana kita nak percaya kita tak pernah jumpa Nabi? Betul ke betul? Jawapannya ada pada jawapan Sayyidina Hasan ini. Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Ali, ya ayahku, ya abati, wahai ayah kesayanganku, al-farqu baina yakin wal iman arba'u asabi'. Beza antara yakin dan iman jaraknya dipisahkan dengan 4 jari. Saya mohon tuan-tuan, sahabat-sahabat, anak-anak anda sekalian, angkat 4 jari ini, angkat, letakkan di antara mata dengan telinga. Tuan-tuan baik. Tuan-tuan letak antara mata dengan telinga. Ukuran setiap orang muka tak sama besar kan? Tuan-tuan terus buat. Ibu-ibu terus buat, letakkan. Ukuran setiap orang muka, telinga dia tak sama betul? Tapi bila kita letak 4 jari, mata dengan telinga kita jaraknya 4 jari betul? Tak jauh, tak beza, 4 jari je. Apa maksudnya Ustaz? Terus. Jangan turun. Terus. Kalau saya kena sampai pukul 12, pukul 12 lah macam ni tuan-tuan. Masya Allah. Menyesal pengusi pakai lagu. Tuan-tuan, dia letak macam ni. Sayyidina Hasan kata, wahai ayahku, jarak antara yakin dan iman ni 4 jari je. Terangkan wahai anakku. Sayyidina Hasan jawab dengan ayah dia, wahai ayahku, sebut sama-sama, al-yaqin ma ra'athu ainuka wal iman ma sami'athu uzunuka. Yakin itu wahai ayah apabila engkau percaya setelah engkau melihatnya. Itu yakin. Saya nak tanya, kita tak pernah tengok Nabi, tak pernah duduk dengan Nabi. Kalau pergi Madinah pun, Ustaz, alhamdulillah setahun 4 kali, 3 kali bawa jemaah pergi umrah. Doakan 26, 12, 10 ni tuan haji kita terbang lagi. Doakan sihat walafiat, mudah-mudahan jemaah yang dibawa semua dapat umrah yang mabrur, yang makbul, amin ya Allah. 14, 12 Ustaz terbang lagi, insya-Allah mudah-mudahan dari sini kita terbang sama-sama pada Ustaz, amin. Apa maksudnya? Yakin itu percaya setelah melihat.
Manakala iman itu percaya setelah mendengar. Kalau kata kita yakin dengan Rasulullah, kita tak pernah tengok Nabi. Hari ini kita percaya tak api itu panas? Percaya tak yang paku jarum itu tajam? Sebab kita pernah tengok orang terbakar, kita pernah tengok orang tertusuk benda yang tajam, sakit, betul? Tapi saya nak tanya, kita percaya tak dengan neraka? Percaya tak dengan syurga? Saya nak tanya, pernah tengok? Tapi kenapa percaya? Sebut sama-sama, sami'athu uzunuka. Kita percaya neraka, percaya syurga bukan sebab pernah tengok, tapi kita percaya syurga neraka sebab pernah dengar dekat mana? Quran. Dengar dekat mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Malam ni sedikit berbeza konsep Maulid Rasul. Supaya kita nak keluar daripada surau ini nanti, bertambah iman kita dengan perkhabaran yang Allah sebut dalam Quran, perkhabaran yang ditinggalkan melalui hadis Nabi SAW tentang kesempurnaan, kemuliaan, keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita dengar kisah Nabi, kita rasa rindu. Allahu Akbar. Dengan kita dengar tentang Nabi, kita rasa cinta. Subhanallah. Bila kita dengar tentang Nabi, kita seronok nak kenal Nabi SAW. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Kenapa sungguh-sungguh kita nak kenal Nabi? Sebab kita kena zahirkan syukur kita jadi umat Nabi SAW. Kita ada kemuliaan yang tak ada pada orang lain. Salah satunya tuan-tuan, ini sebab kedua tadi itu mukadimah tuan-tuan. Tadi itu mukadimah. Tuan Haji bagi sampai pukul berapa lagi? Tak kisahnya. Alhamdulillah, selalu konsep pun pukul 12 kita boleh duduk tuan-tuan. Bola pun sampai pukul 1 pun boleh stay up lagi tuan-tuan. Kalau kuliah sejam dalam sejam setahun duduk dalam masjid tuan-tuan. Biasalah dalam masjid kita diuji. Uji apa? Inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam. Dia takkan berhenti main kita, betul? Panas punggung kita duduk, betul? Rasa macam gelisah, rasa duduk dalam rumah Allah, betul? Lawan, kita usahakan supaya iblis dan syaitan menangis malam ni. Amin dan maklum. Menangis dia tengok kita boleh duduk berhimpun dalam rumah Allah, bicara kebesaran Allah, bicara kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama kata apa? Ketika kita sujud dalam salat, iblis menangis kat luar sana. Iblis menyebut, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kata, ketika iblis melihat manusia sujud dalam salat atau di luar salat, menangis iblis. Kerana iblis berkata apa? Ketika aku diperintahkan Allah untuk sujud, aku ingkar dengan Allah. Dan disebabkan aku ingkar dengan Allah, tempat aku neraka jahanam selama-lamanya. Allah. Tapi ketika anak Adam sujud dengan perintah Allah, mereka sujud walaupun mereka banyak buat salah, mereka banyak buat silap, mereka buat dosa, tapi bila mereka sujud, Allah masukkan mereka dalam syurga Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, yang pertama, kenapa syukur dengan jadi umat Nabi SAW? Kita satu-satunya umat yang diberikan umur yang pendek, tuan-tuan. Umur kita tak boleh tanding Bani Israel, betul? Kalau tanding dengan umat Nabi Nuh, umur mereka 800-900 tahun hidup mereka. Nak tandingkan dengan umat Nabi Musa, hidup mereka cecah 300-200 tahun kehidupan mereka. 500 tahun pun ada dalam riwayat. Bahkan dalam kehidupan Nabi Isa lebih 100-200 tahun kehidupan dan hayat mereka. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa umurnya? Sebut sama-sama. Sittina wa sab'in. Berapa tu adik-adik? Orang Jawa kata 60 to 70 only, betul? 60-70 je. Kalau dapat sampai 70, alhamdulillah. Kalau dapat 80, anugerah. Kalau dapat sampai 90, anugerah peringatan cemerlang. Kalau 100 tahun, itu ada apa dia? Itu golden, pingat emas untuk dia. Tapi manusia kebanyakan 60-70 tahun, alhamdulillah. Umur pendek ni tuan-tuan, kalaulah nak dibandingkan nikmat Allah untuk masuk syurga, layak tak? Satu biji bola mata kita, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, nilainya, harganya kalau nak ditimbang di hadapan Allah bersamaan 500 tahun ibadah tanpa henti. Allah.
Mampu tak kita nak ibadah macam tu? Tak mampu. Tapi jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kelebihan pertama. Amalannya sedikit, ganjarannya berlipat kali ganda. Allah. Sehingga indahnya umat Nabi, malas sangat, berat sangat dengan Quran, baca 3 kali Qul huwallahu ahad, dan bersamaan baca 1 Al-Quran. Subhanallah. Semua fadilat yang Nabi beri, amal sikit tapi ganjaran berlipat kali ganda. Umat Nabi SAW. Kalau banding umat dulu, mereka kena sujud sampai terbelah bantu-bantu mereka. Mereka berzikir sampai bercahaya kiri kanan mereka. Kita tak sampai macam tu. Cukup umat zaman Nabi Musa, bila mereka buat dosa, bila mereka buat salah, mereka kena bunuh diri mereka. Sebab apa? Bunuh diri mendapat keampunan Allah. Tapi hari ini, tuan-tuan ibu ayah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah banyak mana pun dosa, buatlah banyak mana pun maksiat, cukup kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa janji Allah? Banyak mana pun dosa Allah Umat siapa tuan-tuan? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sekali sebut Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita jadi umat Nabi walaupun kita tak pernah minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan. Nabi kata apa? Bahkan ketika ada orang yang menyebut kalimah ini di awal pagi, Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Lepas subuh disebut 100 kali. Nabi kata apa? Diampunkan semua dosanya meskipun seluas buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin hadirat muslimin muslimat, kenapa rasa syukur jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana satu-satunya umat yang layak dapat syafaat di yaumil mahsyar adalah umat Nabi SAW. Adalah Nabi SAW sahaja yang layak memberi syafaat ke atas manusia. Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf sama wa tanhauna 'anil munkar ila akhir. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik manusia. Ukhrijat linnas, yang diutus untuk manusia. Para sahabat pernah salah faham tafsir ayat ini. Sahabat Nabi pernah salah faham. Para sahabat pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ukhrijat linnas, apakah kami ini dikeluarkan untuk manusia, bermaksud akan ada manusia lepas kami? Akan ada manusia lagi lepas ini? Nabi kata tidak, bukan begitu. Tapi ayat surah Ali Imran 110 ini, tuan-tuan ibu ayah, nak beritahu betapa besarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah sebaik-baik umat ini, poin kedua. Nabi nak beritahu satu hari, ketika satu hari aku diperlihatkan oleh Allah yaumil mahsyar. Antara mukjizat hisiah Nabi, selain tangan Nabi keluar air, Nabi boleh potong belah bulan secara fizikal, Nabi SAW pegang kambing-kambing yang tak ada susu, boleh bertambah susu pada badannya. Bahkan Halimah Sa'adiyah, ibu susuan Nabi, kata ketika orang lain semua tidak mahu menerima Muhammad yang masih baby itu, kerana Muhammad tak ada keturunan, Muhammad tak ada bapa, Muhammad anak yatim, tak ada yang mampu bayar dia untuk susu yang kami berikan, seluruh wanita-wanita Quraisy buang Muhammad, aku menerima Muhammad dengan suamiku. Tapi barakah yang datang dalam rumah aku tidak ada lagi susu di badan aku. Bahkan kambing-kambing yang suami aku bela juga kering-kering dan kurus-kurus, tidak mengeluarkan sebarang hasil. Tapi asbab kehadiran baginda Nabi SAW dalam hidup aku, Halimah Sa'adiyah kata, bila aku merangkul Muhammad bin Abdullah SAW,
serta-merta dengan izin Allah, serta-merta dengan kuasa Allah, penuh susu di tubuh badanku Allah. Kambing-kambing belaan suamiku gemuk-gemuk serta-merta dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kata dalam satu riwayat, Nabi kata antara mukjizat yang Allah berikan pada Nabi, Nabi nampak akhirat. Nabi tak pernah lagi tengok azab kubur, tapi Nabi dah dibentangkan oleh Allah tentang bagaimana keadaan azab kubur. Nabi tak pernah tengok pun bagaimana proses malaikat muka langit bertanya, tapi Allah dah tunjukkan kepada Nabi secara mukjizat. Salah satu mukjizatnya, Nabi dah nampak yahsyuruhu yaumal qiyamah, manusia dibangkitkan hari kiamat. Dan ketika Nabi kata, ketika saat itu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai manusia berdiri di yaumil mahsyar. Mereka semua itu berada dalam keadaan tertunduk, ada dalam keadaan menggigil. Mereka tidak berpakaian, mereka berada dalam keadaan ketakutan. Nabi kata, ma min ahadin yaumal qiyamah wa yalumu nafsahu. Ketika hari itu, hari kebangkitan itu, tak ada seorang pun yang aku tengok, melainkan semuanya berada dalam keadaan menyesal. Mereka memaki hamun diri mereka sendiri pada hari itu. Wa yalumu nafsahu, ya laitani, celakanya aku ya Allah, celakanya aku ya Allah. Hari bila tuan-tuan? Hari kiamat. Ketika semua manusia berada dalam menyesal, semua manusia sedang mencari bantuan dari Allah, syafaat para nabi. Dan ketika itu, hadirin mati Allah, dalam tafsir ayat ini menyebut, ketika Nabi kata orang yang terawal akan dihisap oleh Allah adalah Nabi Nuh AS. Orang yang terawal akan dihisap oleh Allah adalah Nabi Nuh. Ketika Allah SWT menyebut, ketika Allah memanggil Nabi Nuh, Nabi kata yud'a Nuh yaumal qiyamah. Pada waktu itu aku diperlihatkan Nuh dipanggil oleh Allah. Macam mana keadaan dipanggil? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Macam mana Allah berbicara dengan Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Macam mana Nabi Nuh berdiri depan Allah? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi dalam hadis ni Nabi kata, ketika Nabi Nuh dipanggil, ya Nuh, ta'al wahai Nuh, sini. Nabi Nuh jawab dengan satu panggilan, sebagaimana panggilan yang biasa kita sebut kalau kita tawaf dekat Kaabah. Kalau kita pergi Mekah, mesti kita sebut kalimah ni, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Rupanya tuan-tuan, di yaumil mahsyar pun kita akan sebut kalimah yang hampir sama. Nabi Nuh sebut apa? Sebut sama-sama, labbaika wa sa'dayaka ya Rabbi. Wahai Tuhanku, aku menerima panggilan keberkatan rahmat daripadamu. Nabi Nuh diri depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh ditanya oleh Allah, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, Allah tanya. Allah izinkan Nabi Nuh berbicara pada waktu itu. Di hari kiamat, di yaumil mahsyar, dihimpun segala ribuan jutaan bilion manusia. Nabi Nuh dipanggil, semua melihat bagaimana keadaan Nabi Nuh. Allahu Akbar. Nabi Nuh dipanggil, lalu Allah kata, ya Nuh, hal ballaghta. Wahai Nuh, aku tahu kau Nabi, kau utusan aku. Wahai Nuh, soalan aku pada engkau, apakah di dunia dulu engkau telah menyampaikan risalah kerasulan itu? Apakah di dunia itu kau telah sampaikan dakwahmu? Tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak sekalian, kita kenal Nabi Nuh tak? Kenal Ustaz Razim. Cuba kat mana Ustaz? Masya Allah. Kita tak kenal, tapi kita pernah ada. Percaya tak? Percaya dengan lihat ke percaya dengan dengar? Masami'athu uzunuka. Dengar. Kita dengar kisah Nabi Nuh Ustaz. Kita percaya kisah Nabi Nuh. Kita kisah tentang bagaimana Nabi Nuh buat bahtera, bagaimana umat Nabi Nuh Allah Ta'ala musnahkan dengan banjir yang besar. Kita tak pernah tengok, tapi percaya tak? Percaya itulah yang dipanggil iman, keyakinan. Ketika Nabi Nuh disebut oleh Allah, ditanya Allah, wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalah aku? Kita percaya dan kita faham dan kita yakin. Nabi Nuh dah buat dakwah belum? Nabi Nuh dah sampaikan dakwah belum? Berapa tahun tuan-tuan? Masya Allah Ustaz, 900 tahun dakwah. Apa jawapan Nabi Nuh? Pastilah Nabi Nuh jawab apa? Na'am ya Rabbi. Dah Tuhan aku, ya Tuhanku, aku dah buat dah kerja tu.
Allah tanya kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, fa yuqalu li ummatihi, lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, wahai Nuh, mana umat kau? Belakang aku, wahai Allah. Di yaumil mahsyar nanti, setiap para nabi dan rasul akan berdiri di hadapan seluruh umat-umat Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu bila Allah tanya, ya Nuh, wahai Nuh, di mana umatmu? Di belakang aku, wahai Allah. Lalu Allah kata, wahai umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, ya qaumi Nuh, hal ballaghakum, apakah kalian bersaksi bahawa Nabi Nuh telah sampaikan dakwahnya pada kalian? Tuan-tuan tahu tak apa jawapan umat Nabi Nuh? Hadis sahih, hadis Bukhari, hadis nombor 4487. Cari hadis tu. Hadis menafsirkan ayat Ali Imran ayat 110. Ketika Nabi Nuh ditanya, Nabi Nuh jawab, ya, dah sampaikan ya Allah. Bila umat Nabi Nuh ditanya, hal ballaghakum, apakah Nuh dah sampaikan dakwah? Tuan-tuan tahu apa jawapan umat Nabi Nuh depan Allah? Allah izinkan umat Nabi Nuh berbicara depan Allah. Umat Nabi Nuh jawab apa? Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wallahi kami bersumpah di atas namamu, ma atana min nazir, Nuh tak pernah sampaikan apa pun pada kami. Allah, Nuh tak pernah sampaikan apa pun pada kami, wahai Allah. Semuanya menyalahkan Nabi Nuh. Tuan-tuan, wa yalumu nafsuhu, tertunduk Nabi Nuh ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ni maha baik, Allah ni maha luas rahmatnya, Allah ni maha pengasih, Allah ni al-latif, Allah ni al-halim, Allah ni maha lunak. Ketika Allah tanya umat Nabi Nuh tak ngaku. Nuh dah sampaikan dakwah, Nuh dah tegur mereka, Nabi Nuh dah beri peringatan dan nasihat, mereka tak ngaku. Apa Allah tanya lagi pada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam? Fa yaqulullahu li Nuh, Allah bertanya pada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, man yashhadu laka annaka ballaghta. Wahai Nuh, sekarang ni umat kau dah tak ngaku. Sekarang ni umat kau pun kata kau tak buat dakwah. Sekarang ni umat kau pun tak ngaku yang kau ni adalah Nabi. Sekarang ni umat kau pun kata kau tak buat kerja sebagai Rasul. Sekarang pada siapa lagi engkau nak bersaksi, wahai Nabi Nuh alaihissalam? Tuan-tuan, kita tak pernah terfikir, rupanya Tuan Haji Pengusi, ketika hari kiamat, hari yang mahsyar itu, Nabi Nuh sebut apa tuan-tuan? Umat dia tak nak ngaku, umat dia mempersedakan dia depan Allah pun, umat dia kata Nabi Nuh tak buat apa. Bila Allah tanya Nabi Nuh, siapa lagi boleh jadi saksi kepada wahai Nuh? Tuan-tuan, di yaumil mahsyar, Nabi Nuh alaihissalam sebut siapa? Ya Rabbi, Muhammadun wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya yang akan bersaksi untuk aku, wahai Allah SWT. Muhammad dan umatnya akan menjadi bukti di hadapan engkau, wahai Allah. Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi untuk membenarkan aku, wahai Allah Subhanahu Allah. Tuan-tuan, ibu ayah, di mana lagi untuk kita menzahirkan rasa sayang kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya kemuliaan ini. Banyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu amalan kita tak mampu untuk kejar amalan Nabi dan para sahabat. Kita tahu istighfar kita tak mampu untuk menandingi istighfar Nabi dan para sahabat. Kita tahu salat malam kita tak mampu untuk mencapai hebatnya salat malam Nabi dan para sahabat. Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu kata, ketika satu malam aku ikut Nabi salat malam, aku terkejut bagaimana satu rakaat salat Nabi, satu rakaat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghabiskan seluruh surah Al-Baqarah 286 ayat. Tak cukup dengan 286 ayat dalam surah Al-Baqarah. Aku sendiri menjadi saksi di belakang Nabi. Nabi meneruskan pada rakaat yang sama, Nabi sambung 200 ayat lagi dalam Ali Imran. Tuan-tuan, mampu tak kita? Malam ni adik-adik cuba Al-Baqarah 286. Mampu? Masya Allah. Ketika nak buat syahadah, yang terpaksa buat tuan-tuan.
terpaksa juga. Nak kena nak sebab nak syahadah kan. Tak mampu kita. Tapi hari ini hadirin Allah, apa yang Allah anugerahkan pada Nabi, kasih sayang Allah pada Nabi melimpah kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalimah selawat kita tuan-tuan? Di mana keutamaan selawat dalam hidup kita tuan-tuan? Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu kata pada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah boleh untuk aku tahu dalam banyak-banyak zikir-zikir yang kau ajarkan padaku, di manakah kedudukan selawat pada dirimu wahai Nabi SAW? Dalam banyak-banyak zikir-zikir yang kau ajarkan padaku, semua ada keutamaan yang tertentu wahai Nabi Allah. Tapi dalam zikir-zikir itu wahai Rasulullah, bagaimanakah kedudukan selawat pada dirimu wahai Nabi SAW? Ya Rasulullah, kalau selawat ini perintah Allah sebagai tanda kecintaan aku pada dirimu wahai Nabi, boleh tak kalau dalam sehari 1/3 daripada hari aku nak berselawat pada dirimu wahai Nabi? Adik-adik, kalau kita ada 24 jam, Ustaz, kita 24 jam Tuan Haji, kita ambil 1/3, berapa jam? 8 jam. Boleh tak 8 jam kerja ni selawat je? Boleh tak? Pengsan tuan-tuan. Tak kerja, tak berniaga, tak masak untuk suami, tak buat kopi, tak. Selawat je. Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, kalaulah kedudukan selawat ni begitu tinggi, mulia di sisi Allah, boleh tak 1/3 diriku, harianku untuk habiskan selawat padamu? Apa jawapan Nabi? Kalau kita lah orang sebut nama kita 8 jam sehari, cukup tak? Cukup lah tu. Anak kita zikir nama kita je 8 jam sehari, cukup tak? Cukup lah tu, banyak lah tu. Tapi bila Nabi dengar kalimah ini, Nabi kata, ya Ubay, ma syi'ta, terpulanglah pada kau. Fa in zidta fa huwa khair, tapi kalau kau tambah lagi baik. Subhanallah. Ubay kata, ya Rasul, kalau macam tu 1/3 aku jadikan 1/2. Kalau 24 jam 1/2 selawat, berapa jam? 12 jam. Boleh tuan. Masya-Allah. Yang tanya ni pun sama, tak boleh. Sama, fail. Baru selawat 30, 40, 100, Allah pengsan. Kalau tengok Facebook 3 jam tak pengsan pula, tuan. Allah. Kalau tengok TikTok gilit-gilit 3-4 jam tak rasa apa, tuan. Bila selawat 100 pengsan. Tapi bagaimana Nabi respon? Bila Ubay bin Ka'ab kata, kalau 1/3 kau kata masyikta, tambah lagi lebih baik, aku nak jadikan 1/2 harian ku selawat pada kau. Nabi kata apa? Nabi tak kata khalas, cukuplah. Nabi nak jawab apa? Ya Ubay, masyikta, terpulang, up to you. Fa in zidta fa huwa khair, but if you plus it, oh. Tapi kalau kau tambah lagi, itu lebih baik. Subhanallah. Ubay kata, ya Rasulullah, tambah lagi baik. Kalau macam tu Rasulullah, 2/3 harian aku selawat untuk kau. Kalau 2/3 berapa jam? Masya-Allah. 18-20 jam selawat di kerja. Bila nak hafal Quran? Bila nak baca buku pula? Bila nak tidur? Bila nak main? Bila nak main bola? Tuan, tapi macam mana apa yang disebutkan oleh Ubay ini sebagai tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi. Malam ini kita sama-sama bertekad, kita beriltizam, kita bersama-sama pasang kekuatan. Lepas ini bila kita dengar nama Nabi SAW, wajib untuk jawab. Boleh tuan-tuan? Bila dengar nama Nabi SAW, wajib untuk jawab. Jibril pernah turun sebelah Nabi. Jibril kata, man zukirta alayya falam yusalli alayka. Maaf, saya terpaksa sebut hadis ni. Hadis ni kelas sikit, saya tak nak sebut Ustaz, tapi terpaksa sebut. Riwayat Imam Ibn Hibban, hadis hasan sahih. Jibril turun sebelah aku. Jibril kata, man zikirta alayya falam yusalli alayka. Barang siapa yang disebut namamu wahai Muhammad lalu dia tak berselawat kepadamu, famata, kalau dia mati, fadakhalan nar, neraka wajib tempatnya. Allahu Akbar. Saya tak nak sebut hadis ni tuan-tuan. Kau kata garang sangat Ustaz Tuan. Tapi tuan-tuan, kita nak dengan Maulidul Rasul ini, mudah-mudahan bila kita keluar, kita sarung selipar Allahumma salli ala. Kita start motor Allahumma salli ala. Kita hidupkan enjin, start masuk gear Allahumma salli ala. Bila kita sampai rumah, lepas bagi salam Allahumma salli ala. Kita buka baju, tukar baju Allahumma salli ala. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan? Takbir.
Ada kata Allah, saya bawa sedikit cara berbeza daripada Rasul. Supaya apa? Supaya kita tak nak bila agama je kita rasa lemah. Betul kan? Kita nak semangat macam Khalid Al-Walid, boleh? Kita nak semangat sebagai Usamah bin Zaid, boleh? Kita nak jadi semangat sebagai Zaid bin Harisah, boleh? Mereka jadi orang-orang yang hebat sebab cinta mereka pada Allah, cinta mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, saya tutup dengan sedikit pesanan dan peringatan buat kita semua. Cara kita selawat pada Nabi, bagaimana kita zahirkan cinta pada Nabi. Jangan pernah tinggalkan kehidupan Nabi dalam hidup kita, boleh? Mungkin kita tak boleh sedasa berpakaian begini, mungkin. Tapi ada satu benda yang kita kehilangan. Kalau ibadah Nabi yang kita nak kejar, kita tak mampu. Kalau kita nak kejar ibadah Nabi, solat tahajud wajib bagi para Nabi, kita tak mampu. Kalau kita nak kejar puasa Nabi, puasa terbaik adalah puasa selang sehari sepanjang tahun. Allah, puasa Nabi tu, kita tak mampu menandingi ibadah para Nabi. Tapi Nabi tinggalkan satu benda. Mungkin satu benda itu salah satunya adalah sunnah pakaian, cara Nabi makan, cara Nabi masuk tandas, tidur dan sebagainya. Tapi ada satu benda yang hari ini kita kehilangan, itu ibu ayah. Hari ini kita kehilangan itu. Kita bukan kehilangan serban, kita bukan kehilangan ridak, kita bukan kehilangan jubah, tapi hari ini kita kehilangan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa akhlak Nabi. Nabi orang yang paling manis wajah. Nabi orang yang paling suka menebarkan salam. Nabi sangat cinta dengan orang-orang miskin. Nabi tak bagi orang memperolok-olokkan anak yatim. Nabi sangat mempertahankan hak orang Islam. Nabi sangat lembut dalam tutur bicaranya. Nabi sangat suka memberikan kemaafan. Nabi tak suka untuk mendengar cerita keburukan pasal orang. Nabi SAW lebih suka untuk bercerita kebaikan lebih daripada cerita tentang keburukan. Wa ima Abdullah Ubay bin Salul mati sebagai Abu Munafiqun, bapa munafik. Tapi ketika Sayyidina Abdullah bin Abdullah, anaknya bapa munafik ini datang jumpa Nabi. Jumpa Nabi, dia berkata, wahai ayahku, wahai Rasulullah, ayahku dah mati. Kau kenalkan bapa aku Abdullah Ubay bin Salul. Siapa tak kenal di Madinah? Bapa munafik di Madinah inilah Abdullah Ubay bin Salul. Depan Nabi, sangat menghormati Nabi. Kalau Nabi nak bagi khutbah Jumaat, Abdullah bin Salul pegang kayu khutbah. Ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, ya ma'asyaral muslimin, istami', dengarlah Nabi nak bagi khutbah. Tapi di belakang Nabi, dialah yang fitnah Nabi SAW. Kekalahan dalam peperangan Uhud, 70 sahabat-sahabat kabir. Hamzah Abdul Muttalib mati, Abdullah bin Haram mati, Amr bin Al-Jamuh mati. Pendakwah kesayangan Nabi Mus'ab bin Umair mati. Sebab siapa? Abdullah Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul pernah fitnah Nabi, pernah fitnah Aisyah berzina dengan Sayyidina Safwan. Betapa banyaknya dosa dia dengan Nabi, betapa banyaknya sifat munafiknya, sehingga Allah turunkan ayat, innal munafiqin la yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka cuba tipu Allah, mereka menipu pada zahir mereka, sedangkan dalam hati mereka membenci Islam. Ketika dia mati, tuan-tuan berarti Allah, logik akal, puas dah kita kena fitnah ustaz, puas dah bini kita kena fitnah contoh, puas dah keluarga kita kena sakiti contoh, puas dah sahabat-sahabat kita kena sakiti sebabkan orang itu. Kalau dia mati, kita nak maafkan tak tuan-tuan? Rasa nak datang tak penghubungi dia? Oh, gila kepala terus. Tuan, itu bukan Nabi SAW, itu bukan Rasulullah. Nabi tahu ni musuh. Allah sebut dalam Quran munafik. Orang munafik kat mana tempatnya tuan-tuan? Khalidina fiha abada, kekal dalam neraka jahanam. Allah, menjadi bahan bakar peringkat pertama di dalam neraka jahanam. Tapi ketika Abdullah bin Salul datang, anak dia Sayyidina Abdullah bin Abdullah ni baik, sahabat muda, umur sezaman dengan Abdullah bin Amr al-As, umur hampir sama dengan Usamah bin Zaid. Bila bapa dia meninggal, Tuan Haji Kursi, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bapa aku mati, bapa aku dah meninggal. Nabi kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa wahai Abdullah? Wahai Rasulullah, sebelum bapa aku mati, bapa aku ada hajat. Apa hajatnya wahai Abdullah? Sebelum bapa aku mati, dalam keadaan nazak, dia sebut, mungkin
kalaulah ada kemungkinan, kalau untuk Rasulullah mengafankan aku dengan jubah Rasulullah. Tuan-tuan, ini musuh, orang yang menyakiti Nabi, buat Nabi nangis dengan fitnah yang diberikan. Tapi bila mati dia, tuan-tuan tengok Nabi SAW, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Bagaimana Nabi tunjuk? Nabi pergi dekat jenazah Abdullah bin Salul, Nabi mandikan dengan tangan Nabi SAW Abdullah bin Salul. Nabi kafankan Abdullah bin Salul dengan jubah Nabi SAW. Dikafankan dulu, kemudian ditutup dengan jubah Nabi SAW. Nabi sendiri yang masukkan Abdullah bin Salul dalam liang lahat. Umar tegur Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, amma ta'arifu Abu Abdullah Ubay bin Salul munafik. Kau tak sedar ke wahai Nabi, yang kau mandikan, yang kau salatkan, yang kau kafankan jenazah ini bapa munafik wahai Rasulullah. Umar tegur Nabi, kalau akulah ya Rasulullah, aku tak maafkan dia. Tapi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan sekadar tunjuk pada salatnya, pada manasik haji umrahnya. Nabi bukan sekadar tunjuk pada ibadahnya. Tapi yang paling besar yang hari ini kita kehilangan, tuan-tuan hadirin ibu ayah, di mana-mana ceramah saya pergi, di mana-mana sekolah universiti saya pergi, hari ini kita kehilangan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal akhlak Nabi, macam mana sifat Nabi, bagaimana pemaaf Nabi, bagaimana wajahnya, manisnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di hadapan Nabi adalah musuh, walaupun di hadapan Nabi adalah orang munafik, tapi Nabi sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sedikit dengan selawat tafrijah. Mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Maulidur Rasul yang dianjurkan surah Taman pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ucap terima kasih kepada surau ni. Surau ni lah tempat daripada sejak PKP, lepas PKP tempat orang solat kat sini. Inilah tempat mana ramainya orang-orang datang bertandang untuk solat zuhur asar kat sini. Saya menjadi saksi betapa banyaknya manfaat yang telah terhasil daripada surau Taman Allah. Tak rugi orang-orang yang menginfakkan hartanya, wang ringgit, masa tenaga untuk surau ni. Saya menjadi saksi. Saya rajin kalau saya balik mana-mana kuliah, mana-mana tempat saya nak singgah sini untuk solat. Paling tidak solat duha pukul 10 pagi. Nak tengok kadang-kadang tumpang apa? Tumpang bilik air, tuan-tuan. Saya jadi saksi. Surau ini banyak beri manfaat. Mudah-mudahan seluruh karya yang membangunkan, seluruh orang-orang yang cuba mengusahakan mengimarahkan surau ini, Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga terbaik di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah sebut innama, orang-orang yang sentiasa beriman memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, yang indah, yang bagus kepada Allah. Hargailah dan syukurilah menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dicemburui oleh umat yang lain. Kita dicemburui oleh para nabi dan rasul yang lain. Mudah-mudahan kita dapat bersama di dunia sebagai hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat bersama di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Nabi yang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sedikit selawat tafrijah. Mudah-mudahan dengan selawat ini Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan dengan selawat ini Allah Ta'ala naikkan darjat dan kedudukan kita. Amin. Janji dari Nabi, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa selawat pada Nabi sekali je, dia ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali je. Tapi takkanlah sekali kan? Paling tidak dalam salat sehari 5 waktu berapa kali? 9 kali. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isyak 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Dengan satu selawat kalian kepada aku, Allah berikan 10 selawat pada diri kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna 10 selawat pada kami? Nabi sebut 2 benda. Yang pertama, Nabi kata, dengan satu selawat itu, wa khuttat anhu ashrun khati'atin. Dengan satu selawat itu, Allah gugurkan 10 dosa kita. Allahu Akbar. Bahkan sahabat tanya lagi, apakah 10 dosa saja? Tak, Nabi kata wa rufi'at lahu 'ashrun darajat. Dengan satu selawat itu juga Allah naikkan 10 darjat dan kemuliaan. Allah. Banyakkan berselawat,
banyakkan mengingati Nabi, mengenal Nabi, mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin afdalus salati wassalam fi sihhati wa afiyati wa salamati wa lutfi bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك طريق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha luas rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunkanlah pasangan hidup kami dan anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat dan petunjuk daripada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau berikan kami hidayah-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan kami petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau hadirkanlah rasa cinta rindu kami kepada kekasih kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan izinkanlah kami dapat mengittiba, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, dan izinkanlah kami mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami mohon rahmat dan bantuan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan diri kami sendirian, ya Allah, walaupun sekelip mata, ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup dan mati kami, seluruh urusan ikhtiar dan tawakal kami hanya kepada-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa dammim taqsirana, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana innana آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Pengurusi, kepada Fadil Ustaz, kepada seluruh sahabat-sahabat yang sudi duduk, yang sudi mendengar. Mudah-mudahan manfaat dapat kita kongsikan untuk dunia dan akhirat. Amin. Amin. InsyaAllah. Takbir. 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 Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik selamat kita mendoakan apa yang menggunakan mana tiga ini masih lagi kita menuju hamba Allah sakit dia sakit itu saudara Aisyah saudara lain. Biasanya dia kita mendengar di media di mana ketika ini saudara Islam kita di Palestin itu sedang dalam keadaan yang keluarganya kepayahan dan dikatakan ketika ini untuk urusan dekat dan kehubungan, jadi untuk meneruskan kehidupan kalau ada yang disitu kita pohonkan mudah-mudahan adalah saudara ada channel boleh membantu dengan izin Allah. Jadi mohon pada satu untuk kita. إلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga kita sedangkan hadiahkan Fatihah ini kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, saudara semuslim kita yang sedang berjuang di tanah Palestin di sana. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman pada mereka. Allah Ta'ala pilih mereka mati dalam keadaan syahid fisabilillah, dan Allah berikan kekuatan sebagai motivasi pada seluruh umat muslimin di atas muka bumi. Amin. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزادة في العلم وبركة في الرزق وتمنى قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انظر بنا في يسر كل عسر فإن تسير كل عسر عليك يسير. اللهم يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينتهم في قلوبهم ووحد صفوفهم إلى الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan dan kemuliaan Islam kepada kaum muslimin, ya Allah.
Berikanlah kekuatan dan kemuliaan Islam pada kaum muslimin ya Allah yang berada di seluruh muka bumi ini ya Allah. Khususnya saudara dan sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang di kota Palestin ya Allah, di bumi barakah yang kau janjikan dalam Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau bantulah kaum muslimin dan muslimat di sana ya Allah, para mujahidin dan mujahidah yang berada di kota Palestin ya Allah. Berilah kemenangan pada mereka ya Allah, berilah kekuatan iman pada mereka ya Allah. Kau tetapkanlah keyakinan dalam diri mereka ya Allah. Kau turunkanlah ketenteraman dan kebahagiaan dalam jiwa mereka ya Allah. Dan kau berikanlah, kau kekuatkanlah saf-saf mereka ya Allah. Kau satukanlah hati-hati mereka ya Allah, berada pada saf sebagaimana saf para malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hanya mampu mendoakan sahabat-sahabat saudara kami yang berada di sana ya Allah. Begitu lemahnya kami ya Allah, kau satukanlah hati kami dengan perpaduan dan muafakat yang ada ini ya Allah, agar kami sekurang-kurangnya dapat menghantarkan doa-doa yang mustajabah kepada mereka ya Allah, sebagai bantuan kami daripada jauh ini ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri di atas kelemahan, di atas kejahilan, di atas kekurangan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba yang lemah ya Allah, sesungguhnya kami hamba yang dhaif ya Allah, kami hamba yang tidak ada apa-apa ya Allah, melainkan kebergantungan kami, tawakal kami hanya kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zuhairi TV kita ini. Semoga dengan ilmu yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian hadir dan hadir dalam majlis dan menjadikan majlis kita pada ini. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk harap dapat dimaafkan. Sekian, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.